Selamat datang ke channel Teacher Rita. Okey, hari ini kita akan belajar tentang ujian cation ion di mana kita akan mengenal pasti cation ion yang hadir di dalam larutan aqueous. Okey, apakah yang kita kena faham di sini? Yang pertama, kita kena tahu berapakah cation ion yang kesemuanya yang kita kena tahu. Okey, kalau kita lihat di sini, teacher telah bahagikan kepada 3 bahagian di mana yang pertama ada 5 cation ion, yang kedua ada 3 cation ion dan kemudian 1 cation ion. So kalau kita lihat ke semua ini, kita ada 9 cation ion yang perlu kita tahu untuk menentukan kehadiran cation ion di dalam larutan garam. Okey. Apa pula larutan yang kita akan gunakan untuk menguji cation ion di sini dan berapakah larutan tu? Yang pertama, kita lihat di sini adalah larutan natrium hidroksida. Larutan pertama dan larutan kedua di sini adalah larutan amonia. Jadi di sini kita akan gunakan dua jenis larutan untuk menguji kehadiran cation ion. Okey. Apakah kaedah yang kita akan gunakan untuk menguji cation ion kita ni? Jom kita lihat. Okey. Yang pertama, kita akan titiskan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia dan kita akan perhatikan apa yang berlaku pada larutan garam. Kemudian, kita akan tuang larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia secara berlebihan. Dan akhirnya, kita akan perhatikan dan daripada pemerhatian kita, kita dapat tentukan apakah cation ion yang hadir di dalam larutan garam kita ini. Okey, seterusnya teacher telah meletakkan ringkasan di sini yang menunjukkan simbol X adalah untuk mendakan, tanda right menunjukkan mendakan larut dan sengkang ataupun dash di sini untuk menunjukkan tiada perubahan. Ringkasan ini kita perlu tahu supaya dalam slide yang ini kita faham apakah yang teacher maksudkan. Jadi untuk ke-9 cation ion ini, teacher telah bahagikan kepada 3 bahagian iaitu garam putih, garam berwarna dan satu lagi cation ion teacher letakkan di bawah sekali untuk menunjukkan dia tidak berlaku perubahan. Apakah yang teacher maksudkan? Kita akan lihat bersama-sama. Okey, untuk menguji cation ion di dalam jadual ini, teacher telah letakkan larutan natrium hidroksida dan juga larutan amonia. Jadi di sini, dalam satu larutan garam, sekiranya kita masukkan larutan natrium hidroksida ataupun kita titiskan beberapa titis larutan natrium hidroksida dan kita mendapat mendakan putih, maka kita boleh buat satu andaian daripada ke-9 cation ion yang kita ada di sini ini, kita boleh katakan bahawa mungkin kehadiran ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2, ion magnesium ataupun ion kalsium. Yang lain kita boleh abaikan cation ion ni. Apabila kita tuang larutan natrium hidroksida secara berlebihan, kita akan dapat perhatikan bahawa sekiranya mendakan putih yang ada di sini larut, maka mungkin kehadiran ion zinc, ion aluminium atau ion plumbum 2. Dan sekiranya mendakan putih kekal dengan larutan natrium hidroksida berlebihan, maka kita boleh buat satu andaian bahawa mungkin kehadiran ion zinc ataupun ion kalsium. Seterusnya, kita boleh uji dengan menggunakan larutan amonia di sini. Okey, kalau sekiranya kita kamu perhatikan di sini tanda X, tanda X, tanda X, tanda X, ini menunjukkan bahawa keempat-empat ion, iaitu ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2, ion magnesium akan membentuk mendakan putih dengan amonia, dengan larutan amonia. Manakala ion kalsium tidak akan menunjukkan sebarang perubahan. Apabila dituang secara berlebihan, sekiranya mendakan larut, maka kita dapat katakan bahawa kehadiran ion zinc. Sekiranya kekal dalam bentuk mendakan, mungkin kehadiran ion aluminium, ion plumbum 2 ataupun ion magnesium. Okey, itu adalah untuk garam putih. Garam berwarna.
Okey, kita perhatikan yang pertama. Teacher letakkan warna biru di sini menunjukkan ia adalah ion kuprum 2. Dan kita perhatikan ion kuprum 2 di sini, apa yang kita dapat buat kesimpulan adalah sekiranya kita tuang dengan larutan natrium hidroksida, mendakan biru terbentuk. Apabila dituang larutan natrium hidroksida secara berlebihan, masih lagi mendakan kekal berwarna biru. Dan apabila kita uji larutan garam yang mengandungi ion kuprum pula dengan menggunakan larutan amonia, mendakan biru terbentuk, dan sekiranya larutan amonia dituang secara berlebihan, kita akan dapat larutan yang berwarna biru tua. Manakala ion ferrum berwarna hijau kekal dengan mendakan hijau dalam larutan natrium hidroksida. Kemudian apabila dituang secara berlebihan, masih lagi kekal dalam bentuk mendakan. Dan apabila kita uji dengan larutan amonia, kekal dalam bentuk mendakan, dan secara berlebihan juga masih lagi kekal dalam bentuk mendakan. Sekiranya kita dapat mendakan perak dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, maka kita boleh buat satu kesimpulan bahawa ion yang hadir di dalam larutan garam kita adalah ion ferrum 3. Dan kalau kita lihat di sini, sama ada dalam larutan natrium hidroksida atau secara berlebihan kita tuang dalam larutan natrium hidroksida, kekal dalam bentuk mendakan perak, kemudian dengan larutan amonia dan larutan amonia berlebihan, apabila dituang, sekiranya kekal masih dalam mendakan perak, maka kita dapat buat satu kesimpulan bahawa kehadiran ion ferrum 3 di dalam larutan garam yang dibekalkan. Okey, mengapa teacher letakkan ion amonium di akhir sekali kalau kita lihat dalam ke-9 ni? Kalau kita perhatikan, ion amonium ini tidak akan menunjukkan sebarang perubahan apabila kita gunakan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Jadi bagaimanakah jadual ini dapat membantu pelajar-pelajar sekalian? Kita lihat 9 cation, 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi di sini maksudnya kita kena hafal 9 kali 4, 36 benda di sini. Tetapi apa yang kita boleh buat, apabila pelajar ingat jadual cara susunan teacher di sini, maka dengan senangnya kita boleh katakan semuanya membentuk mendakan dengan larutan natrium hidroksida. Apabila dituang secara berlebihan, hanya 3 yang pertama akan larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Dan apabila kita gunakan larutan amonia, yang pertama iaitu ion zinc sahaja larut dalam berlebihan. Yang teacher letak di bawah ini menunjukkan larutan kalsium tidak akan menunjukkan apa-apa perubahan. Manakala garam berwarna, hanya ion kuprum sahaja akan larut dalam amonia berlebihan. Jadi di sini sekiranya pelajar diuji ataupun ditanya soalan tentang cation, pelajar hanya perlu lukis bahagian ini, tulis semua formula-formula yang dibekalkan di sini, kemudian tik, 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 tik dan tik. Yang lain semua akan kekal tanda X kecuali yang ini dan yang ini. Ini cukup memadahi untuk pelajar menjawab soalan tentang cation dalam bahagian part 1 yang teacher tunjukkan pada kamu. Okey, seterusnya kita nak tengok latihan. Adakah kita faham dengan jadual yang telah teacher bekalkan? Kita lihat soalan pertama. Okey, soalan pertama senang saja. Garam X, dia kata larutan garam X. Okey, kemudian ditambah dengan larutan natrium hidroksida, mendakan putih terbentuk. Jadi daripada 9 cation di sini, berapakah cation yang membentuk mendakan putih? 5 kan? Jadi ini adalah jawapan dia. Mungkin kehadiran ion-ion yang seperti ditunjukkan di sini, iaitu ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2, ion magnesium atau ion kalsium. Okey, seterusnya, apa yang kita kena buat langkah 2 pula?
Kita lihat di sini. Larutan garam X apabila ditambah dengan larutan natrium hidroksida berlebihan, mendakkan putih larut. Okey, kita lihat pula. Mendakkan putih larut, jadi apa dia? Kehadiran ataupun mungkin kehadiran ion zinc, ion aluminium atau ion plumbum 2. Okey, kita lihat lagi. Langkah 3. Apa pula tentang langkah 3 ni? Larutan garam X apabila ditambah dengan larutan amonia berlebihan, mendakkan putih larut. Satu-satunya yang larut dalam larutan amonia berlebihan adalah ion zinc. Jadi kita akan kata kehadiran ion zinc. Okey, kita lihat soalan kedua pula. Apa pula soalan kedua ni kata? Larutan garam Y ditambah dengan larutan amonia. Tiada perubahan. Berapa garam yang menunjukkan tiada perubahan dengan larutan amonia? Okey. 2 ion sahaja, iaitu ion kalsium dan ion amonium. Okey, soalan ketiga pula. Larutan garam Z apabila ditambah dengan larutan natrium hidroksida, mendakkan biru terbentuk. Oh, mendakkan biru? Satu-satunya sahaja mendakkan biru. Siapa dia tu? Ion Prum 2. Okey, next one kita lihat. Kalau dia adalah larutan garam Z, ditambah dengan larutan natrium hidroksida berlebihan, mendakkan biru masih lagi tidak larut. Jadi, maka masih lagi ion kuprum 2 yang hadir. Okey, soalan keempat kita lihat. Larutan garam Z apabila ditambah dengan larutan amonia, mendakkan biru terbentuk. Apa dia yang membentukkan mendakkan biru ni? Satu saja kat ion kita kan? Ya, kehadiran ion kuprum 2. Okey, seterusnya. Larutan garam Z apabila ditambah dengan larutan amonia berlebihan, mendakkan biru larut menghasilkan larutan biru 2. Kehadiran ion kuprum 2. Okey, soalan terakhir. Jom kita lihat. Namakan kat ion yang mungkin hadir dalam larutan aqueous hijau. Satu-satunya larut kat ion yang berwarna hijau adalah ion ferrum 2. Okey, kita lihat lagi satu soalan. Namakan kat ion yang hadir ataupun yang mungkin hadir dalam larutan aqueous perang. Satu-satunya yang berwarna perang adalah ion ferrum 3. Jadi di sini teacher harapkan pelajar-pelajar dapat menggunakan jadual yang telah teacher sediakan untuk membantu pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan tentang cation dalam larutan garam. Okey, sekian, terima kasih. Teacher harap pelajar-pelajar akan subscribe, like dan share supaya video-video yang seterusnya teacher dapat upload di dalam YouTube nanti. Okey, terima kasih atas sokongan anda. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Ujian cation part 2. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.